Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS? Seperti biasa, Ustaz doakan, Ustaz harapkan agar semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS sentiasa sihat, sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustaz dengan ceria. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bawakan pendidikan agama Islam bab ibadah. Bab ibadah iaitu perkara di muka surat 106 dalam buku teks. Bolehlah tengok unit 5 solat sempurna. Ustaz akan bawakan mengenai sembahyang. Tajuknya solat sempurna. Sebelum itu, Ustaz ingin bawa murid-murid sama-sama Ustaz untuk membaca surah hafazan, iaitu surah Ikhlas. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Dan satu lagi yang Ustaz ingin bawakan kepada murid-murid mengenai perkara-perkara yang kita telah belajar yang lepas-lepas, iaitu bab sirah, sifat wajib bagi Nabi. Jom kita sebut 4 perkara. Sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, bercakap benar. Tabligh, menyampaikan. Amanah, jujur. Fatanah, bijaksana. Okey, itulah 4 perkara yang menjadi sifat wajib bagi setiap para rasul. Jom kita terus kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu unit 5 solat sempurna. Okey, sembahyang semua murid-murid pernah tengok, pernah lakukan. Cuma kadang-kadang murid-murid tak tahu apakah solat itu, perbuatan dalam solat itu. Hari ini Ustaz nak dedahkan kepada murid-murid 1 dan 5 SKS perkara apakah yang perlu dilakukan ketika solat. Mungkin tidak akan habis hari ini, kita akan sambung pula minggu hadapan. Okey, tengok di buku teks ataupun di skrin telefon Ustaz sambil-sambil mendengar penjelasan daripada Ustaz, InsyaAllah. Okey. Mula-mula kita tengok rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Sekali lagi kita baca, ikut Ustaz. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Jadi rukun-rukun ni ialah perkara yang wajib kita buat ketika solat. Kalau kita tak buat, sembahyang kita itu tidak sah. Perkara itulah dipanggil rukun. Seperti rukun Islam, rukun iman. Kalau tidak sempurna rukun Islam, maka tidak sempurnalah Islam dia. Tidak sempurna rukun iman, tidak sempurnalah imannya. Begitulah juga dengan rukun wuduk. Kalau tidak sempurna rukun wuduk, maka tidak sempurnalah rukun wuduk kita. Jadi solat pun begitu juga. Tak sempurna rukun solat, maka rosak binasalah solat seseorang itu. Jadi itulah penting mengenai rukun. Mesti kita kena tahu, mesti kita kena buat, mesti kita kena yakin bahawa yang kita buat itu adalah perbuatan yang betul. Okey, jom kita teruskan. Di muka surat 107, iaitu rukun solat
ada 13 perkara. Berapa perkara? 13. Rukun solat ada 13 perkara. Ada 13 perkara. Tak banyak, sikit saja. Okey, yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Mudah saja. Berdiri bagi yang mampu. Jadi yang sihat tubuh badan, yang kakinya sihat, yang lututnya sihat, yang pinggangnya sihat, yang pohonnya sihat, maka dia mesti berdiri. Kalau orang yang sihat tidak berdiri, maka rosaklah solatnya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Mudah saja. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang tak mampu boleh duduk, tak mampu lagi boleh bersela, tak mampu lagi boleh baring. Itu lain cerita. Yang mestinya berdiri bagi yang mampu. Kalau kita tengok di masjid, ramai yang mampu berdiri. Okey, bagus. Yang pertama. Yang kedua pula, niat, iaitu berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Lagi sekali, niat, iaitu berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadinya niat ini mesti di dalam hati, bukan di mulut. Cuma di mulut itu adalah untuk mengingatkan kita di dalam hati saja. Cuma yang murid-murid kena ingat bahawa niat itu dalam hati. Semua niat ibadah adalah di dalam hati. Niat puasa, niat ambil air sembahyang, niat hendak mengerjakan haji. Jadi niat-niat itu adalah di dalam hati. Jadi seperti mana sembahyang ataupun solat juga adalah di dalam hati. Cuma kita belajar lafaz niat di mulut itu belajar sahaja untuk menentukan sembahyang apa, berapa rakaat, dan sembahyang jenis sendiri ataupun mengikut imam. Jadi jom kita baca, kita hafaz niat-niat sembahyang. Okey, yang pertama, solat subuh, sembahyang subuh. Ikut Ustaz baca. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, lagi sekali. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, lagi sekali. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang jadi rukunnya adalah yang niat di dalam hati. Kalau baca macam tadi tu bukan niat lagi dipanggil dia. Jadi maksudnya, sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, itu untuk subuh. Jadi murid-murid bolehlah ulang-ulang video Ustaz sambil-sambil membaca lafaz niat. Okey, solat zuhur. Solat zuhur. Jom kita ulang 3 kali sahaja. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku menunaikan salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay, kita tengok pula lafaz niat asar 3 kali juga. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu asar 4
rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, yang keempat pula solat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir solat isyak. Sebelum itu maksud lafaz niat maghrib, sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir solat isyak. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku menunaikan solat fardu isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi, murid-murid, rasa Ustaz setakat ini saja untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi rukun-rukun 13 solat ini pada minggu hadapan. Tak sempatlah hari ini kerana bab niat ni banyak sangat ataupun panjang. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan Ustaz pada hari Khamis nanti untuk Jawi, dan minggu hadapan pula kita berjumpa. Sebelum Ustaz berhenti, Ustaz nak pesan pada semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS agar